Okey, apa khabar tingkatan 3? Selamat sejahtera kepada semua. Okey, selamat kembali ke kelas untuk Mei minggu 3. Okey, harap maaf video ini agak slow sikit, tapi sekarang mari kita tengok. Okey, hari ini kita akan masuk bab baru. Okey, bab 6. Bab 5 sudah kita habis. Okey, yang sangat senang tu, okey, exo dengan endo. Okey, untuk bab ini kita akan masuk sesuatu yang berkaitan dengan fizik, okay, iaitu keelektrikan. Okay, kita akan belajar pasal elektrik. Tapi untuk kelas ini kita akan tengok pengenalan sahaja. Kita akan tengok penjanaan elektrik sahaja. Okay. Mari kita mula. Okay, so 6.1 penjanaan elektrik. Okay, bab ini kita akan belajar macam mana elektrik dijanakan dan dihantarkan ke rumah anda. Okay, kita akan belajar sampai dari stesen jana kuasa sampai dekat pelak kamu. Okay, macam mana kuasa diagihkan ke kediaman atau kedai kamu. Okay, kita tengok sumber dulu. Okay, untuk nak dapatkan elektrik, kita kena janakan elektrik dulu. Okay, itu first step. Okay, langkah pertama. Okay, kita ada dua sumber. Okay, rasanya kamu ini pernah belajar dekat geografi maupun dekat sains. Kamu mesti pernah dengar sumber boleh diperbaharui dan sumber tidak boleh diperbaharui. Okey, kita tengok yang boleh diperbaharui, maksudnya dia akan berterusan. Okay, dia tidak akan habis. Okay, sampai bila-bila pun dia mesti ada. Okay, contohnya hidro. Hidro maksudnya air lah. Okay, kita guna empangan. Okey, tahu tak empangan kan? Okay, kita bina empangan. Okay, kita guna air, okay, untuk pusingkan dinamo. Okay, apa tu dinamo? Nanti saya terangkan. Okay, ombak ini kita tak ada. Okay, ombak dengan pasang surut ni dekat Perancis ada. Okay, konsep dia sama. Dia letak dalam air laut. Okay, dia guna air laut untuk janakan, untuk pusingkan dinamo. Okay, konsep dia lebih kurang sama. Cuma pasang surut dia dekat dengan darat. Ombak ni dia lebih dekat tengah laut. Okay, itu saja. Okay, so solar ni tahulah, okay, atau suria. Okay, kita guna panel suria ni, panel solar panel ni, okay, untuk dapatkan tenaga dari cahaya. Okay, angin, ni tahulah. Malaysia tak ada. Okay, ini dekat siap mana ada ya. Belanda ada, Australia ada. Okay, tempat-tempat yang banyak angin, okay, mereka akan menggunakan kincir angin. Okay, sini tak ada. Okay. Lagi biogesim. Okay, apa maksud biogesim? Okay, sisa-sisa organik. Okay, macam apa, kamu makan durian ke? Okay, sisa dia. Atau kita gunakan kelapa sawit. Okay, sisa dia, daun. Okay, apa yang kita tak nak, kita gunakan sebagai bahan api untuk janakan tenaga. Okay, so dia macam kita punya najis pun boleh. Okay, kita punya najis, okay, pergi proses, lepas tu kita bakar. Okay, konsep dia sama. Okay, so geothermal ini kita juga tak ada. Ini dekat Finland ada, Greenland ada. Okay, negara-negara yang mempunyai air panas, okay, atau mempunyai gunung berapi. Okay, sini memang tak ada. Okay, so okey, kita tengok sumber yang apa yang tidak boleh perbaharu. Okey, ini dia adalah terhad dan satu hari nanti, kelak nanti dia akan habis. Okey, tidak akan diganti dan akan habis digunakan. Okey, nuklear contohnya. Okey, dan lagi satu, tiga-tiga ni kita sebut bahan api fosil. Ini kita banyak. Okey, arang batu, gas asli dengan petroleum. Okay, petroleum yang kita sangat bergantung kepadanya. Okay, malangnya kita bergantung lebih kurang seluruh dunia 80% kepada bahan api fosil. Okay, bahan api fosil ni dia tak bagus sebab dia banyak pencemaran. Okay, dia bila kita bakar dia hasilkan banyak karbon dioksida. Okey, sulfur dioksida. Itu sebabnya pencemaran hari ini dia sangat serius sebab kita sangat bergantung kepada bahan api fosil. Okey, cuba anda tengok sekarang PKP, kuarantin semua, tak boleh keluar. Okey, nampak tak, pergi tengok berita. Okey, nampak tak kita punya alam sekitar dia sedang pulih. Dia pencemaran dia jatuh secara mendadak, sangat mendadak. Okey, sebab
manusia tidak dapat nak keluar, tak guna kereta, elektrik pun kurang sebab kedai semua tak boleh jalan. Apa ni? Bumi kita sedang pulih. Okay, so malangnya kita kena bergantung kepada bahan api fosil. Ada tak alternatif lain? Malangnya tak ada. Buat sampai sekarang, tak ada lagi. Okay, kita cuba nak cari. Okay, untuk ni penjana kuasa di Malaysia, ni bukan power station ni. Okay, penjana kuasa. Okay, stesen jana kuasa atau stesen penjana kuasa. Okay, di Malaysia ni tak penting. Okay, tengok-tengok saja. Ni bukan geografi. Okay, so kita tengok penjanaan elektrik. Okay, dah 5 minit. Okay, okay, so mari kita teruskan. Okay, untuk janakan elektrik, konsep dia sangat ringkas. Okay, so apa tu penjana? Penjana adalah alat digunakan untuk menjana elektrik. Okay, untuk janakan elektrik, anda perlukan dua benda. Dua sahaja. Satu, magnet. Okay, satunya magnet. Nombor dua, dawai. Okay, dawai atau wayar lah. Okay, dawai atau wayar yang tak ada penebat ya. Okay, wayar ni, nampak sini ada penebat. Kita tak nak penebat. Kita nak wayar kosong. Okay, wayar yang bogel. Okay, tak ada baju. Okay, dua benda saja. Okay, so dawai dengan magnet, kamu boleh dapatkan elektrik. Okay, macam mana? Okay, satu, okay, ada dua benda kan? Satu, kena pegun. Tak boleh gerak. Satu kena pegun. Satu, gerak. Okay, kamu nak pusing ke, nak gerak. Janji dia gerak. Okay, satu, dia berhampiran. Satu pegun, satu gerak. Kamu pergi tengok meter, ammeter tu, kamu akan nampak dia naik. Sebab kenapa? Sebab kamu sedang menukarkan, ingat, tingkatan 2, kamu hanya boleh tukarkan tenaga. Kamu tak boleh cipta tenaga. Okay? So, anda sekarang, kalau kamu pusing, kamu sedang tukar tenaga kinetik ke tenaga elektrik. Faham maksud? Saya guna, nampak tangan saya gerak, tenaga kinetik. Saya tukar kepada tenaga elektrik. Itulah konsep dia. Sama saja. Okay? Semua jenis penjana kuasa, konsep dia sama. Cuma, kalau kita buat dekat magma tu kecil, okay, dekat penjana kuasa stesen tu dia besar, saiz kita tak kisah. Okay. Konsep dia sama. Okay, konsep dia langsung sama. Okay, kita tengok point dia apabila ganda penjana diputar. Okay, kita putar anchor tu. Okay, anchor ni sini. Okay, anchor. Okay, kita putar ni. Okay, arus arohan dihasilkan melalui LED. Okay, LED tu sini. LED dia akan menyala. Okay, dia akan menyala sebab kita dapat menjanakan kuasa elektrik. Okay, itulah buktinya. Okay, sebab ada lampu, maksud dia ada elektrik. Okay, so siapa yang bukan cipta lah. Okay, siapa yang dapatkan konsep ini? Nama dia Michael Faraday. Ini kita panggil dia bapa keelektrikan. Okay, sangat, kalau tak ada beliau, kita tak dapat nak nikmati semua elektrik sekarang. Dia yang start konsep penjanaan kuasa elektrik. Okay, dia ambil satu magnet, dia ambil satu dawai, dia gerak, dia rasa pelik. Kenapa meter tu gerak? Sebab kalau meter gerak, maksudnya dia ada elektrik. Itulah konsep macam mana dia dapat konsep ini untuk jana elektrik. Okay, so kita kena berterima kasih kepada dia. Okay, so Michael Faraday. Okay, so konsep dia sama. Okay, so kamu boleh gerakkan wayar atau kamu boleh gerakkan magnet. Janji satu pegun tak gerak, satu gerak. Kamu nak gerak magnet, suka hati. Kalau kamu nak gerak dawai atau wayar, suka hati. Tapi biasanya kita gerakkan dawai atau wayar sebab dia lebih ringan. Magnet tu sangat berat gila tu. Okay, untuk penjana kuasa besar tu beberapa tan. Okay, maksudnya beberapa ribu kg. Okay, kita tak mampu nak pusing. Okay, so konsep dia sama. Okay, nampak sini dia gerak wire melalui magnet yang berbentuk U tu. Okay, dia gerak saja. Meter tu gerak. Okay, atau ini solenoid. Okay, tahu tak apa tu solenoid? Kalau saya ambil wayar, saya gelungkan. Okay, saya lilitkan dia. Itu maksud solenoid. Okay, pergi tanya bapak, mesti dia tahu solenoid dekat kereta tu banyak.
Okay, macam solenoid starter, okay, starter solenoid yang kamu startkan kereta, itu pakai solenoid. Itu saya tak nak terangkan. Okay, so solenoid dia, kamu letak magnet, kamu letak solenoid, fup, okay, fup, gerak atas bawah, elektrik dia akan naik. Meter tu dia akan tunjuk dia ada elektrik. Sebab kamu sedang tukar tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okay, so untuk magnet sama, sekarang saya tak nak gerakkan dawai, saya gerakkan magnet U tu, atau saya gerak magnet dalam solenoid tu, konsep dia sama. Okay, kamu akan dapat elektrik. Okay, so kita sudah faham bagaimana penjana dia berfungsi. Kita tengok stesen jana kuasa. Okay, konsep dia sama, cuma dia sangat besar. Okay, sangat besar, beberapa tan ni. Okay, penjana yang sebesar setinggi 3 tingkat, atau penjana yang sekecil macam ni kita guna dalam basikal tu, konsep dia sama. Okay, kita pusingkan wayar atau kita pusingkan magnet, konsep dia sama. Okay, so sekarang soalnya macam mana kita nak pusingkan. Okay, sebab macam saya kata, tenaga kamu tak boleh cipta. Kamu kena dapatkan tenaga dari punca lain dan kita tukarkan kepada elektrik. Okay, so kita ada beberapa cara untuk janakan elektrik. Okay, tadi saya kata apa tu dynamo. Okay, penjana ni dia ada nama lain, kita sebut dynamo. Okay, bukan sebut cuci baju tu, bukan Okay, itu dynamo, itu nama dia dynamo, tapi dynamo sebenarnya untuk penjana. Okay, so penjana ni dia ada satu macam kipas, kamu kena pusing kipas tu. Kipas itu kita panggil turbine. Okay, turbine. So jangan tulis kipas salah, itu turbine. So kita pusing turbine supaya kita boleh pusing wayar dalam penjana. So kita pusing sini, dia gerak sini. Okay, so macam kita punya basikal. Okay, konsep dia sama. Okay, so untuk yang pertama, kita belajar stesen jana kuasa terma. Okay, terma maksudnya haba. Okay, panas. Kita guna panas untuk janakan elektrik. So, konsep dia macam mana? Okay, kita bakar bahan api, suka hati apa bahan api lah. Okay, kamu nak guna diesel, nak guna arang batu, nak guna petroleum, suka hati. Dekat negara China, mereka gunakan arang batu sebab dia sangat banyak dan dia sangat murah. Okay, sebab itulah kamu pergi Beijing, kualiti udara dia sangat teruk sebab pembakaran arang batu akan hasilkan banyak sulfur dioksida. Sulfur dioksida ni dia macam habuk, okay, dan dia akan hasilkan hujan asid. Okay, tapi tak ada cara lain. Dia kena gunakan arang batu sebab dia tak ada punca lain. Okay, so bahan api, suka hati kamu nak guna apa? Kamu nak bakar kertas, bakar kayu, suka hati. Janji ada benda bakar, okay, api dia bakar. Okay, so air dia akan jadi steam. Air akan panas, kamu sedang masak air sini. Okay, dia macam dekat rumah kamu masak air, cuma ni dia sangat besar, konsep dia sama, so dia jadi steam. So steam ni tekanan dia tinggi. Okay, steam tekanan sangat tinggi. Okay, so steam dia akan gerak dengan sangat laju dan dia akan pusingkan turbine. Okay, dia akan pusing turbine. Okay, nampak tak pertukaran tenaga? So ini sangat penting, kamu kena belajar, kena hafal perubahan tenaga. Okay, ini bukan hafal lah. Okay, rasa ini common sense lah. Okay, so kamu bermula dari kimia. Sebab ini bahan api. Okay, bahan api mempunyai tenaga kimia. Lepas kamu bakar, dia jadi tenaga haba. Okay, so tenaga haba dipindahkan ke air. Air jadi steam. Steam mempunyai tenaga kinetik sebab dia gerak. Okay, so dia gerak. Okay, so dia gerakkan turbine. So turbine pusing-pusing, dia akan hasilkan elektrik. Sangat senang, konsep dia sama. Okay, so untuk hidro ni sama, cuma sini dia tak ada bakar. Dia terus guna air untuk pusingkan turbine. Nampak sini turbine, nampak sini penjana. So ini perubahan tenaga dia lebih ringkas. Dia bermula dari keupayaan graviti. Ingat apa tu keupayaan graviti? Kalau sudah lupa, sila rujuk kepada tingkatan 2. Okay, saya ada video, pergi tengok. Okay, so keupayaan graviti. So dia pusing, dia akan hasilkan tenaga kinetik. Okay, kinetik. Okay, lepas tu dia akan jadi elektrik. Okay, konsep dia sama. Okay, cuma sini tak ada bakar-bakar. Okay, so kita tengok nuklear. Okay, nuklear ni dia sama dengan terma. Cuma sekarang
kita guna bahan api yang lain. Kita guna uranium. Uranium ni apa? Malaysia tak ada. Okay. Benda ni dia sangat kuat. Dia kalau tak salah beberapa ratus kali ganda berbanding dengan petrol. Sebab itulah kalau kamu guna benda ni untuk buat bom atom, dia sangat kuat. Okay. Masih anda ingat dekat Perang Dunia Kedua tu, okay, Amerika dia pernah jatuhkan 2 atom bom ke Nagasaki dan Hiroshima, okay, 2 bandar dekat negara Jepun. Okay, berapa orang mati? 200,000. Satu bom saja. Okay, so berapa banyak tenaga. So kalau kita guna untuk jana kuasa, memang dia sangat-sangat efisien. Okay, sebab nuklear ni dia tak macam bahan api. Dia tak keluarkan karbon dioksida, dia tak keluarkan sulfur dioksida. Tapi dia sangat bahaya sebab kalau ada kemalangan atau apa-apa kesalahan, benda ini akan letup. Okay, dia akan hasilkan sisa buangan nuklear yang sangat-sangat susah untuk dibersihkan. Okay, kalau kamu berminat, kamu boleh pergi Google. Dia ada satu, 8 tahun dulu dekat Fukushima. Okay, Fukushima tu bandar dekat Jepun. Okay, dekat sana dia ada satu penjana kuasa, okay, stesen jana kuasa nuklear. Okay, kita sebut Fukushima Daiichi Power Plant. Okay, so pada suatu hari berlaku gempa bumi. So tsunami datang. Bila tsunami datang, mereka tak mampu nak hentikan tsunami tersebut. So penjana kuasa tu gagal. Okay, gagal untuk berfungsi, so benda tu letup. Okay, sampai sekarang Fukushima bandar tu sudah dikosongkan. Okay, tidak boleh ditinggal sebab banyak benda bahan radioaktif dekat sana. Okay, cuba kamu pergi Google. Okay, sangat-sangat menarik. Okay, so mari kita sambung. Okay, so perubahan tenaga dia sama dengan bahan api, cuma kita sekarang tak ada tenaga kimia, kita guna tenaga nuklear. So dia tukar kepada haba, sama, konsep dia sama, dia bakar air, so air jadi steam. Okay, steam pusing turbine, so turbine pusing penjana, dia jadi elektrik. Okay, so kinetik, elektrik. Konsep sama. Okay, konsep sama. Okay, jangan keliru. Okay, senang saja. Okay, untuk biojisim ni benda sama dengan terma juga. Okay, cuma kita tukar bahan api, itu saja. Okay, so kita bakar metana ni apa? Banyak benda dia ada metana. Kamu punya kentut pun ada metana. Tak percaya kan? Okay, so kamu nak bakar rumput pun, nak bakar pokok, nak bakar kayu, bakar plastik, bakar apa suka hatilah. Okay, dia akan hasil. Dia merupakan bahan api. Okay, tapi kenapa kita orang tak guna ni? Kita kena guna petrol sebab biojisim ni dia tak hasilkan banyak tenaga. Okay, sebab itu kita tak suka guna sebab dia tak efisien sangat. Okay, so dia sama macam terma, so kimia, haba, kinetik, elektrik. Okay, konsep dia sama. Bakar air jadi steam, steam pusing turbine, turbine pusing penjana. Itu saja. Okay, so angin ini lebih straightforward, okay, lebih terus. Okay, dia guna kinetik. Ni dekat angin, dia jadi elektrik. Itu saja. Okay, ini kita panggil dia kincir angin. Okay, kincir angin ni sini tak ada Okay, kena pergi tempat yang ada gurun. Okay, macam dekat Australia. Okay, dia kena ada tanah pamah. Okay, tak boleh ada gunung-gunung. Okay, tak boleh. Dia kena flat ground. Okay, macam dekat California ada, dekat Belanda memang ada lah. Sebab Belanda dia tak ada gunung. Belanda dia banyak tempat-tempat yang rata. Okay, untuk solar, okay, atau suria, okay, dia sangat, okay, ini dengan angin dia lebih straightforward, dia terus tukar cahaya kepada elektrik. Itu saja. Tak ada bakar-bakar, tak ada air jadi steam, semua tak ada. Okay, so solar ni dia sangat senang. Kamu cuma perlu sediakan solar panel. Okay, panel solar. Dia macam satu papan. Okay, dekat kamu punya kalkulator ada. Okay, habis tu kamu tanya, cikgu, kenapa kita tak guna ni? Sebab ni kan bagus. Masalahnya, solar panel ni, nombor satu, dia sangat mahal. Okay, sangat mahal. Nombor dua, dia tak tahan lasak. Sikit-sikit je ada
ada kotor je, dia tak fungsi. Nombor 3, kalau dia rosak, dia sangat susah gila untuk dikita semula. Sebab itulah kita tak gunakan solar. Okay, ada. Okay, sekarang kita sedang buat research, kita sedang buat penyelidikan supaya kita boleh kurangkan kos untuk solar panel ni. Okay, tapi sampai sekarang kita tak guna lagi. Mungkin dalam 10-20 tahun, saya tak tahu. Okay, untuk minggu ini kita sampai sini, kita masuk latihan. Okey, nombor 1, apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui? Okey, so saya tulis short form sajalah ya. So boleh maksudnya dia tiada had, okey, atau tidak akan haus, okey, sumber, okey, tidak haus, okey, yang tidak tu, okey, dia mempunyai, okey, had, okey, atau akan haus pada suatu hari. Okey, ni tak susah. Okey, lengkapkan carta berikut dengan jenis sumber tenaga yang betul. Okey, saya tik sajalah yang tidak boleh diperbaharui. Okey, kita ada diesel, kita ada arang batu, kita ada gas asli, kita ada nuklear. Okay, so 4 saja. Yang lain semua boleh. Hidro boleh, angin boleh, pasang surut. Okay, gelombang ni apa ya? Oh, ni rasanya dia ombak lah, bukan gelombang. Okay, translate dia error sikit. So suria tu solar sama. Okay, geothermal, biogesim ni semua boleh diperbaharui. Okay, so seterusnya sumber tenaga boleh dibahagikan kepada tidak boleh dan tidak boleh. Apa perbezaan? Tulislah sendiri, okey, sama dekat atas, okey. Beri satu contoh. Boleh tu mana? Sini contoh sudah ada. Tidak boleh siapa? Sini sudah ada. Okey, tulis sendiri. Okey, C, nyatakan satu penjana elektrik yang menggunakan boleh diperbaharui. So, penjana kuasa hidroelektrik. Benda ni sudah belajar dekat geografi lah. Okey, so sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. So, penjana kuasa terma. Okey, banyak tu. Ada nuklear. Lagi apa? Okey, tulislah. Okey, so tenaga suria digunakan untuk kebanyakan negara membangun. Okay, namun Malaysia mempunyai beberapa masalah untuk menggunakan tenaga suria sebagai sumber alternatif. Okay, terangkan masalah yang dihadapi. Ini jangan ingat benda yang saya cakap tu, cikgu tak apalah, saya tak nak tahu sebab ni takkan keluar dalam exam. Siapa tahu kan, sebab soalan ni, soalan dia, kita sebut dia soalan kebat. Soalan kebat ni dia suka sangat tanya benda-benda tak berkaitan. Sebab itu dekat kelas saya suka sangat cakap pasal benda-benda yang berita-berita berkaitan dengan sains. Sebab mana tahu kan, satu hari dia akan tanya dalam exam. Macam ni. Sebab kenapa? Nombor 1, papan suria atau panel solar, mempunyai kos tinggi. Jangan tulis mahal lah ya. Tulis kos tinggi, dia lebih profesional sikit. Mempunyai kos tinggi. Atau boleh kata kurang kesedaran. Orang tak tahu. Semua orang mesti fikir, ni orang dia pasang solar ni mesti kaya ni. Kan? Lalu rumah tu tengok, ada solar ni mesti kaya. Kamu pergi negara Eropah tu, setiap rumah dia pasang. Sebab ni energy free. Kau tak payah nak bayar bil elektrik apa ke. Ini secara free. Kamu ada cahaya, dia sudah boleh jalan. So kurang kesedaran. Lagi apa ya? Apa saya kata tadi? Kos tinggi, kurang kesedaran. Boleh kata panel. Lagi. Ini berkaitan dengan Malaysia. Saya boleh kata kekurangan pakar yang mahir dalam solar. Maksudnya dekat Malaysia dia tak banyak pakar yang boleh mendidik orang awam tentang solar.
Okay. Sebab itulah solar dia mahal. Sebab kesedaran kita tak ada. Okay. So, janji jawapan anda munasabah, kamu akan dapatkan 3 markah. Okay. Soalan ni dia kira kebat. Okay. So, E, namakan jenis penjana sesuai dengan penerangan. Okay. Turbine air memutarkan dinamo menghasilkan, ini air. So, ini hydroelectric. Okay. Steam, bawah tekanan tinggi memutarkan turbine steam. Ini terma. Pembelahan nuklear, ini nuklear. Dah ada jawapan. Gas memutarkan turbine. Okay, gas. Boleh tulis terma pun boleh. Atau kalau kamu nak tulis biology sim, saya pun boleh. Okay, so benda sama. Okay, 3, Zahid sedang melakukan aktiviti menjana elektrik dengan menggunakan radar seperti ditunjukkan. Okay, dia gerak kuprum. Okay, dengan magnet. Apa yang harus dilakukan oleh Zahid untuk menghasilkan arus elektrik? Okay, gerak rod kuprum, okay, melalui magnet. Okay, macam saya kata tadi, magnet dia tak boleh gerak, dia kena pegun. Lepas tu dawai atau wayar dia kena gerak. Okay, satu gerak, satu tak gerak. Okey, so Kamal dan ahli kumpulannya membina penjana ringkas. Gambar raja di bawah menunjukkan reka bentuk mereka. Okey. So, lengkapkan perubahan tenaga. Kita start dari, kita gerak. So, kita ada kinetik. Ditukar menjadi elektrik. Okey. Okey. Terangkan bagaimana mentol LED boleh menyala. Macam mana kamu nak nyalakan LED. Okey, so macam mana dia fungsi ya. So, dia ada 2 kayu. So, apa yang gerak dekat sini? Magnet dekat mana? Oh, magnet dekat sini. So, ada tak apa yang kita boleh pusing? Rod logam. Dia tak kata apa boleh kita pusing. So, rasanya kita boleh pusingkan magnet. Okey. Memutarkan. Okey, putar ya. Mutar pusing samalah. Okay, memutarkan magnet bar. Okay, cadangkan 2 cara untuk membolehkan mentol LED menyala lebih terang. Ini soalan sangat bagus. Macam mana kita nak kuatkan arus elektrik yang dijanakan? Nombor 1, kita boleh menambah kelajuan putaran. Okay, lebih kuat kita putar, lebih banyak tenaga kinetik, lebih banyak tenaga elektrik. Okay. So, nombor 2, menambah, lagi satu, menambah lilitan. Okay, lilitan dawai. Maksudnya, dawai saya pusing lebih banyak kali. Okay. 100, saya jadi 200. Lebih banyak tenaga sebab banyak konduktor. Okay. So, nombor 4, menunjukkan 3 susunan. Okay. Ini dia tak gerak. Ni English lah. Stationary maksudnya pegun. Maksudnya dia tak gerak. Okay. So, ni magnet gerak. So, magnet ada gerak. Ini tak gerak. Okay. So, ini coil maksudnya dawai. Okay. So, dawai gerak. Magnet tak gerak. So, ini coil dawai dia tak gerak. Magnet tak gerak. So, R untuk kalau kita fahamkan, R ni dia tak jana sebarang kuasa. Okay. So, dalam susunan manakah LED menyala? P dan Q. Okay. Terangkan jawapan anda sebab terdapat gerakan. Okay. Atau R tidak mempunyai gerakan. Okay. Oh, 3 markah dua-dua pun tulis boleh lah. Okay. So, B, dalam susunan manakah LED tidak menyala? Okay. Oh, sekarang baru dia tanya. Okay, so sini rasanya kita tak boleh tuliskan R. Okay. So, kita kena asingkan. Okay, dalam P. Okay. Terdapat. Okay, gerakan magnet. Okay, untuk Q, terdapat gerakan dawai. Okay, so siapa tidak menyala? R. Sebab dalam R tiada sebarang gerakan.
Okey, apakah yang dihasilkan dalam gegolong wayar? Okey, arus elektrik. Okey, jangan tulis elektrik ya, kena tulis arus elektrik. Okay, apa tu arus? Pergi tengok balik tingkatan 2. Okey, namakan alat di stesen jalan kuasa menggunakan konsep serupa. Okey, apa benda guna ni? Okey, boleh guna penjana atau kita sebut dinamo. Okey, nombor 5, Hakimi dan rakan-rakannya membina penjana ringkas menggunakan magnet dan gegolong wayar. Okey, konsep dia sama. Okey, dibina untuk mengkaji bagaimana penjana elektrik. Okey, benda ni sama. Okey, bagaimanakah arus dihasilkan? Okey, memutarkan gegolong dawai. Okey, adakah arus dihasilkan semasa dia putar 90 darjah? Berikan alasan. Okey, maksudnya dia pusing sampai sini. Okey, so maksudnya ini magnet, dia start dari sini, dia pusing sampai sini, ada tak? Okey, tiada arus. Okey, sebab kenapa? Okey, benda ni sebenarnya dia berkaitan dengan fizik. Okey, kalau anda mesti tahu tiada arus. Okey, sebab kerana medan magnet tidak bercanggah dengan medan gegolong. Okey, apa maksud dia? Okey, ingat apa tu medan magnet? Maksudnya kamu dekat tingkatan 2 ada lukis garisan magnet kan? Okey, so itulah medan dia. So magnet dia ada medan, gegolong dia ada medan sebab dia konduktor. So kalau dua medan ni campur, itulah konsep dia hasilkan elektrik. So 90 darjah, sini dia kosong. Okey, sebab konduktor dia dekat sini dengan sini. Okey, magnet dekat tengah. So dia tak ada bercanggah dengan medan dua orang tu, dia tak bercanggah. So, maksudnya dia tak ada penjanaan elektrik. Okey. So konsep sangat keliru kan. Ini kamu akan belajar dekat tingkatan 5 kalau anda berminat. Okay, kalau tak faham pun tak apa. Okey, ini tak penting. Okey, so seterusnya ini penjanaan kuasa terma. Okey, terma. Lengkapkan perubahan tenaga. So, start dari kimia, lepas tu jadi haba, lepas tu jadi kinetik, lepas tu jadi elektrik. Okey, penjana ini menggunakan bahan bakar. Nyatakan 3 bahan api. Okey, ini kan senang. Okey, arang batu. Okey, ketiga-tiga bahan api fosil lah. Okey, gas asli. Lagi, petroleum. Okey, nyatakan 2 penjana lain menggunakan bahan api. Gas asli terma lah. Oh, dia nak penjana lain ya. Sebenarnya dua-dua pun terma. Okey, tak ada penjana lain. Okey, soalan ni ada silap sikit. Okey, so apakah kelemahan penjana menggunakan bahan api sebagai sumber tenaganya? Okey, so dia tidak boleh diperbaharui atau boleh kata menghasilkan atau menyebabkan pencemaran. Macam saya kata tadi. Okey, rasanya saya henti sini sebab soalan dia berulang. Okey, so saya sampai sini sajalah. Okey, so sini ada kebab sikit. Okey, kalau ada masa kamu boleh habiskan. Okey. Okey, so untuk minggu depan kita akan masuk tentang arus elektrik. Okey, dan penjanaan macam mana dia sampai rumah anda. Okey. So sekian saja dari saya. Okey, so harap video ini dapat membantu. Harap anda dapat belajar sesuatu yang baru hari ini. Okey, sekian saja dari saya. Okey, harap semua sihat dan kita jumpa minggu depan. Bye bye.